warahmatullahi wabarakatuh, everyone. How are you today? I hope all of you are doing fine. Okay, so like usual, before we start our class, what we need to do? Yes, salawat upon Nabi Muhammad SAW together. So lend me your 1 minute to salawat upon Prophet Nabi Muhammad SAW. So let's salawat together. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Okay, Alhamdulillah. Kita semua dah pun selawat. Macam biasalah, kita nak belajar ni, kita kena apa orang panggil, kita kena refreshkan diri balik, kita kena setkan niat kita balik. Kita bukan belajar sebab kita nak dapat kehadiran dalam kelas je, tahu? Kita belajar sebab kita nak apa? Nak menimba ilmu. Okay, so did you remember what had we learned yesterday? Ingat tak apa yang kita dah belajar semalam? Semalam kita Google Meet kan? Apa yang kita belajar? Kita belajar tentang yes, there's ataupun there is, dan juga there. Okay, untuk hari ini Ustazah nak recall balik pembelajaran kita yang lepas, yang semalam. Sebab Ustazah tahu bila Google Meet, kita gabung pula dua kelas, this banyak bising, so much noisy, betul tak? Ada yang faham, ada yang tak faham, so you can't pay full attention. Awak tak boleh nak bagi sepenuh perhatian. So hari ini saya akan mengajar balik berkenaan dengan topik semalam. Tapi latihan yang kita buat tu macam lain sikit lah. Macam semalam kita buat jawapan yes no kan. So hari ini kita akan bina soalan berdasarkan gambar. Okay, boleh? Okay, so apa yang kita belajar semalam? Siapa ingat? Okay, so tengok slide kat depan. Saya akan terangkan balik. Okay, so first thing first, penggunaan is and are. Okay, is untuk apa? Yes, is untuk singular nouns. Okay, singular nouns tu apa? Apa singular tu? Singular is one person or subject. Okay, are. What is are? Are is plural nouns. Okay, macam mana kita tahu the plural nouns? Okay, the more than one person or subject, dia lebih daripada satu orang ataupun benda. Benda tu ataupun orang tu lebih daripada satu. Apa yang kita perlu buat kalau di plural? Kita kena add s, tambah s dekat nouns tersebut. Contoh dia apples, books, apa lagi? Bottles, chickens, yes, cats, horses, dogs. Itu menunjukkan plural, iaitu banyak. Okay, so there is ataupun there's. Apa dia there's ni? There's ataupun there is ni yang merujuk kepada satu. Di situ terdapat satu. Is merujuk kepada satu ataupun singular nouns. Okay, contoh example dia. There's one apple. Di situ terdapat sebiji apple. Okay, there's an apple. Kalau kita tak guna one, kita boleh gunakan an untuk apple. Sebab apa an? Sebab apple huruf awal dia huruf konsonan. Apa dia huruf konsonan ni?
Yes, huruf konsonan, huruf yang dimulakan dengan A, E, I, O, U. Contoh huruf konsonan apa? An apple, an elephant, an ice cream, an umbrella, an orange. Itu semua yang bermula daripada A, E, I, O, U. Kita kena gunakan N. Kita tak boleh gunakan E. E tu apa? E tu tengok contoh kat bawah. There's a book. Betul tak? There's a book. Kenapa book pakai E? Kenapa book tak pakai N? Sebab book kita gunakan huruf konsonan. Yang an apple tadi, Ustazah sebut konsonan ke vokal? Maafkan Ustazah, kalau N tadi tu kita gunakan huruf vokal. Huruf vokal A, E, I, O, U. Kalau E, kita gunakan huruf konsonan selain A, E, I, O, U. Okey? Ustazah betulkan balik tau. Kalau N, mestilah selepasnya huruf yang dimulakan perkataan ataupun nouns yang dimulakan dengan huruf vokal. Contohnya an apple, an umbrella, an ice cream. Huruf vokal tu A, E, I, O, U. Okey? Kalau E, kita selepas tu kita kena gunakan huruf vokal. Huruf vokal ni huruf yang selain daripada A, E, I, O, U ni tadilah. Okey? E dan N dia memang merujuk kepada satu. Boleh? Dia kalau apple tu ada 6, kita tak cakap and 6 apples. No. Kalau nak cakap 6 biji apple, kita akan cakap 6 apple je. N tu kita kena buang sebab N tu dia merujuk kepada satu. Okay, good. So, seterusnya there are atau there are lah. There are dia tak ada sekatan pendek macam there is. Okay. Kita contoh there are. There are 6 apples. Macam saya cakap tadi lah. Kalau apple ni ada 6, kita sebut bilangan dia. Kita tak cakap N. Kita tak tambah N. Sebab kalau N tu dia merujuk kepada 1. So kat sini ada 6 biji apple. So kita cakap there are 6 apples. Okay. Kalau kita tak nak sebut 6 tu, kita boleh gantikan dengan many. Many ni maksud dia banyak. So there are many apples. Okay, boleh. Kalau macam book kat bawah ni, book kat bawah ni pun sama. There are ada berapa? 4 books. Ataupun there are many books. Untuk yang banyak, bilangan yang banyak, dia tak ada beza macam bilangan yang satu tadi. Macam yang satu tadi kan N untuk huruf vokal, E untuk huruf konsonan. Betul tak? Tapi kalau banyak, bilangan yang banyak, kita dah tak pakai huruf N ke E ke, tak ada. Kita just sebut dia punya bilangan sahaja. Okay, faham? So ingat ya, there is untuk bilangan satu. Bila bilangan satu, kita boleh sebut one ataupun N ataupun E. Okay, boleh? Kalau there are ni untuk bilangan yang banyak. Bila banyak, kita kena sebut bilangan ataupun jumlah sesebuah nouns tu, sesebuah benda tersebut. Okay? Sama ada 6, 2, 9, 10, million, thousand, 100. Okay? Ataupun kalau kita tak boleh nak kira dia banyak, kita boleh pakai many. Kita tahu benda tu banyak. Lepas tu kita macam, alamak, betul ke 6 ke 7 ke 8? Tak apalah, kita boleh pakai many. Itu lebih selamat. Okay? Boleh. Melainkan kalau dia tanya how many, kalau dia tanya berapa jumlah tu, dia tanya betul-betul jumlah tersebut, dia nak tahu jumlah tersebut secara terperinci, kita kena sebut berapa, 7 ataupun 6. Kita tak boleh cakap many. Okay? Sebab soalan dia nak tahu berapa biji apple. Boleh? Okay, Alhamdulillah. So, macam semalam Ustazah cakap kalau sebuah soalan tersebut dimulakan dengan is there ataupun are there, kita kena jawab apa? Yes ataupun no. Boleh? Sama ada yes there is ataupun yes there are, ataupun
No, there isn't. Ataupun no, there aren't. Boleh? Okey, ingat ya. Is there ataupun are there. Kita akan tengok kalau is, jawapannya mestilah is ataupun isn't. Kalau are, jawapannya are atau aren't. Boleh? Okey, good kalau boleh. So, okey. Contoh tengok. Contoh kat sini. Saya bagi contoh. There is a bike. Ini adalah ayat penyata. Bila ayat penyata, kita nak tukar kepada ayat soal, kita terbalikkan dia. Jawapan dia, soalan dia jadi, is there a bike? Is there a bike? Yes or no? Kalau yes, there is. Kalau no, there isn't. Okay, boleh? Kalau tengok yang kedua, contoh soalan dia, contoh ayat penyata dia. There are 2 bikes. Di sana terdapat 2 buah basikal. Kalau Ustazah nak soal, Ustazah kena buat ayat macam mana? Are there any bike? Di sana terdapat basikal. Itu ayat soal dia. So, jawapan dia sama ada yes, there are ataupun no, there aren't. Okey, boleh? Ustazah just recall je pembelajaran semalam. Ustazah harap awak boleh faham, awak tahu penggunaan dia. So, nanti Ustazah macam semalam, Ustazah bagi soalan, awak kena buat jawapan kan, sama ada yes, there are ataupun yes, there is ataupun no, there aren't ataupun no, there isn't. Betul tak? Tapi hari ini Ustazah nak bagi soalan. Ustazah dah bagi jawapan yes, there is ataupun yes, there isn't ke, yes, there are ataupun yes, there aren't ke. Awak kena tulis sama ada, awak kena buat soalan. Sama ada is there ataupun are there. Boleh? Okay, saya harap semua boleh faham, sebab saya tahu anak-anak Ustazah ni semua bijak-bijak. Okay, so itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi, InsyaAllah hari Jumaat. Okay, bye. Assalamualaikum. See you when I see you. Oh yeah, kids, it's time to say goodbye. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time, everyone.